أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan jemaah muslimin, muslimat rahimakumullah. Bila sama-sama di kesempatan waktu dan peluang Allah Ta'ala kurniakan pada malam ni, kita mulakan perbincangan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah. Masih lagi diberikan kepada kita nikmat, masih lagi dikurniakan kepada kita akal yang baik. Maka pada hari kita menggunakan nikmat tersebut, mudah-mudahan kehidupan kita lebih baik dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada malam ni kita teruskan perbincangan kitab kita yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Satu kitab yang menghimpunkan nasihat-nasihat kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkongsian nasihat pada malam ini berkaitan tentang 4 perkara utama yang hakikatnya menjadi kewajipan bagi orang Islam. Maka kata pengarang kitab, qala al-musannifu rahimakullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Arba'atun zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Mukhalatatu salihin fadilatun wal iqtida'u bihim faridatun. Wa tilawatul Qur'an fadilatun wal amalu bihi faridatun. وزيارة القبور فضيلة والاستعداد لها فريضة وعيادة المريض فريضة واتخاذ الوصية فريضة. Maka dalam nasihat ini Sayyidina Uthman ibn Affan menyatakan sidang Jumaah ada 4 perkara yang kepada zahirnya nampak sebagai keutamaan bagi kita, akan tetapi di dalamnya batinnya merupakan kewajipan bagi setengah di antara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Sayyidina Uthman ibn Affan, mukhalatatu salihin fadilatun. Kita bergaul dengan orang-orang soleh adalah menjadi satu keutamaan. Wal iqtida'u bihim faridatun, akan tetapi mengikut kesolehannya merupakan satu kewajipan. Kalau kita mengupas poin yang pertama sidang Jumaah, maka dalam kehidupan kita ada kawan-kawan yang baik. Ada para asatizah yang kita kenal. Kita pernah bersalaman dengan para alim ulama. Kita pernah duduk sekali dalam satu majlis bersama para habaib, iaitu para habib. Kita pernah bersua dengan para mufti dan sebagainya. Itu secara zahirnya, secara luaran. Ustaz, saya pernah berkawan dengan orang ni. Secara zahirnya. Namun dalam perbuatan tersebut, Sayyidina Uthman ibn Affan menyatakan, dalam pertemuan kamu itu ada satu perkara yang batin. Secara kebatilannya, secara dalamannya sepatutnya kamu ambil iktibar dalam pertemuan kamu dengan orang soleh tersebut. Apa sidang Jumaah? Wal iqtida'u bihim. Kita mengikut cara kesolehannya. Kita tiru akhlaknya. Kita nampak ibadahnya seperti ini, maka kita ikut cara ibadahnya.
Kita melihat tutur katanya seperti apa, maka kita aplikasikan tutur katanya. Kita melihat pemikirannya berkaitan tentang yaumul akhirah ataupun bekalan tentang hari akhirat, maka pemikiran kita pada hari ini mesti bertumpu kepada bekalan akhirat. Ini ditekankan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan dalam kita menjalani perkara yang pertama, iaitu mukhalatatu salihin. Kita bersua dengan orang baik. Sebab itu sidang Jumaat, berdamping dengan orang soleh ini merupakan satu rezeki. Bersua dengan orang soleh ini merupakan satu nikmat. Sehingga Nabi SAW menekankan sidang Jumaat, apabila kamu berkawan dengan orang yang membuat wangian, maka kamu akan dapat bau harumnya. Nak menekankan sidang Jumaat, ini satu rezeki, ini satu fadilat, ini satu kelebihan. Kita kena berdamping dengan orang baik ini. Apa kelebihan kita berdamping dengan orang baik? Salah satunya yang sidang Jumaat, kita mendapat keberkatan daripada sudut agama Islam. Mendapat keberkatan yang apa maknanya sidang Jumaat? Hari ini kita berkawan dengan dia. Pada hari ini juga kita mendapat apa yang kita tahu berkaitan tentang Allah Ta'ala suka. Itu namanya berkat. Sehingga para sahabat ni sidang Jumaat setiap hari bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amalin ahabbu ilallah. Kalau berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, apakah amalan yang aku buat hari ini Allah Ta'ala sayang aku? Apa amalan yang aku buat pada hari ini Allah Ta'ala cinta pada aku? Nak dapatkan keberkatan hidup. Berdamping dengan Nabi supaya dapat keberkatan hidup. Itu namanya berkat. Balik ke rumah, orang rumah sendiri sidang Jumaat mengangkat tangan bersyukur kepada Allah. Ya Allah, hari ini suami aku dah berubah. Apabila kita balik ke rumah melihat isteri kita perwatakan dah jadi baik, anak kita dah jadi soleh dan soleh, kita pun terasa terharu sidang Jumaat. Ya Allah, lega hati aku hari ini. Balik ke rumah anak dan isteri aku dalam keadaan yang baik akhlaknya. Berkatan hidup. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini tiket kalau kita nak hidup dengan hidup yang baik. Ini rahsianya. Sebab kita hidup di atas dunia ni sidang Jumaat kena bersedia dengan sebarang bentuk ujian. Dan mudah-mudahan dengan ujian tersebut kita nak kehidupan kita jadi baik. Betul? Betul. Apa rahsianya? Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, man amila salihan. Kalau kamu pada hari ini buat amalan soleh setiap hari, buat baik, tak buat benda jahat. Dalam masa yang sama, wa huwa mu'min, kamu ni beriman kepada Allah Ta'ala, tu tingkatan keimanan kamu itu bertambah tinggi. Bukan setakat sidang Jumaat Muslim sahaja, tapi Muslim yang beriman. Daripada sudut ikhlasnya, daripada sudut redanya, daripada sudut sabarnya. Mudah ke? Payah sidang Jumaat. Payah. Bukan perkara yang mudah. Kalau kita menteliti ataupun menghayati kisah yang berlaku pada kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah kepada kaumnya, kepada ahli keluarganya selama 900 tahun. Bukan 9 tahun. Ustaz dah pimpin masjid ni lebih kurang dalam 3 tahun. 2020 Ustaz masuk. 2023 ni bulan 12 genap 3 tahun. Jadi banyak pengalaman kita ada. Ada masanya rasa berputus asa. Ada masanya rasa terlalu gembira. Ada masanya rasa excited. Ada. Semua Allah Ta'ala uji. Tapi Nabi Nuh alaihi salam ini berdakwah kepada orang supaya rapat kan satu saf yang sama, supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama mana sidang Jumaat? 900 tahun. Bukan satu tempoh yang pendek. 900 tahun. Dan sabarnya Nabi Nuh alaihi salam itulah berkat kesabarannya. Dan Allah Ta'ala beri falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Ta'ala hidupkan Nabi Nuh ini pada kehidupan yang paling baik. Sehingga selepas 900 tahun tersebut, keluarlah daripada mulut Nabi Nuh alaihi salam ini satu doa. Apa sidang Jumaat yang dirakamkan dalam surah Hud?
Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan tinggal walaupun seorang manusia di kalangan orang kafir ni di atas dunia. Hapuskan mereka. Masa tu dah sampai tingkatan kesabaran, dah sampai tingkatan yang paling maksimum. Bila dakwah dapat kejian, bila dakwah dapat kutukan, bila dakwah isteri sendiri sidang jemaah menyatakan bahawasanya Nabi Nuh ni tak betul dan sebagainya. Subhanallah. Keluar daripada mulut Nabi Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan tinggalkan di atas muka bumi ini seorang kafir pun di atas muka bumi ini. Ya Allah, hancurkanlah mereka kerana melampaui batas. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh, buatlah bahtera di atas tempat yang tinggi. Buatlah bahtera di atas tempat yang tinggi. Maka Nabi Nuh buat. Apa perintah Allah Ta'ala, semua Nabi Nuh laksanakan. Maka pada saat itu hujan turun dengan lebatnya. Sidang jemaah dipendekkan cerita, air mula banyak masuk dalam kawasan-kawasan. Dan pada saat itulah Nabi Nuh ini sidang jemaah diperintahkan, bawa semua haiwan-haiwan yang kamu pelihara dan bawa semua orang-orang mukmin beriman kepada Allah naik sama-sama bahtera pada saat itu. Maka ini di antara bentuk ujian buat Nabi Nuh, iaitu nak dakwah kepada anaknya supaya naik sama-sama. Tak jalan sidang Jumaat. Allah Ta'ala menyebut kepada Nabi Nuh, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Gerakkanlah kapal itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang doa ini kita baca. Kalau kita nak naik ke kapal ke, kalau kita nak naik pesawat ke sidang Jumaat, kita akan baca bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka sidang Jumaat, pada saat itulah Nabi Nuh alaihi salam ini memanggil anaknya. Memanggil anaknya dengan sidang jemaah. Wahia tajri bihim fi maujin wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi mu'zili ya bunayya rukam ma'ana. Wahai anakku, mari naik sama-sama dengan aku. Ya bunayya rukam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jangan ikut orang-orang kafir tersebut, mari ikut sama-sama dengan aku. Kedegilan hati sidang jemaah kepada ayahnya sendiri. Meskipun didakwah sidang jemaah tidak berjaya untuk memanggil anaknya bersama-sama dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Apa nak Ustaz nak ceritakan di sini? Yang pertama, bila mana kisah Nabi Nuh ini, kalau kita melihat di antara dua kumpulan manusia yang soleh dikategorikan daripada sudut Nabi Nuh dan bersama dengan orang beriman, dan orang yang tidak soleh, perwatakannya macam mana sidang jemaah? Berbeza. Orang soleh ini Allah Ta'ala selamatkan dengan memberikan ilham kepadanya buat bahtera. Sebab Allah Ta'ala tahu selepas pada ini Allah Ta'ala akan tenggelamkan orang-orang kafir, tenggelamkan orang-orang yang tidak beriman. Maka orang yang soleh ini Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Meskipun mendapat kejian, meskipun mendapat kehinaan, meskipun tak ramai ikut dia, tapi inilah di antara fitrah orang yang beriman kepada Allah, Allah Ta'ala akan selamatkan kamu. Berbeza dengan golongan yang sebelah kiri ini. Apabila menjadi puak-puak majoriti yang ramainya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak nak dengar suruhan Nabi Nuh, hatta anaknya sendiri, adakah dia selamat? Tidak. Ditenggelamkan air banjir tersebut sidang jemaah. Dalam kehidupan kita, kita kena tengok macam ni lah. Kamu rapat dengan orang soleh, kamu ikut cara soleh tersebut, kamu dengar apa nasihat yang diberi, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa halangannya pada hari ini? Halangannya adalah syaitan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran banyak kali bahawasanya musuh kamu yang kamu tidak sedar ada di dalam kehidupan kamu. Inna syaitana lakum aduun, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh.
syaitan ni tak pernah bawa kita ke jalan baik. Ingat sampai mati sidang Jumaat. Kalau hasutan dia ni sidang Jumaat tak pernah hasutan yang baik, mesti hasutan yang tidak baik. Itu namanya syaitan. Fattakhiduhu aduwa. Maka Allah Ta'ala kata, ambil syaitan ini sebagai musuh kamu, jangan jadi sebagai teman kamu. Apa perwatakan syaitan ni sidang Jumaat? Yang pertama, dia akan menghasut kita supaya benci dengan agama Allah. Dia suruh kita ni benci dengan apa yang Allah Ta'ala suruh. Aduh, Ustaz ni cerita pasal masjid, pasal masjid, pasal masjid. Ustaz tak ada topik lain ke Ustaz? Nampak? Ustaz asyik cerita pasal solat, pasal Quran, pasal masjid. Ustaz tak ada topik lain ke Ustaz kita nak kupas? Maka sidang Jumaat itu di antara jejak permulaan. Syaitan ni nak menarik hati kita supaya bosan dengan dakwah tersebut. Supaya hati ni, telinga ni jangan dengar seruan tersebut. Kerana amalan ini satu amalan yang luar biasa. Datang ke masjid ni satu amalan yang luar biasa sidang Jumaat. Meskipun pada zahir mata kita, oh yang aku dapat kat masjid ni ya, tak ada benda pun aku dapat. Kalau malam Khamis malam Jumaat, dapatlah Ustaz satu bungkus nasi orang letak kat belakang. Rupanya datang ke masjid cari makanan, subhanallah. Sedangkan Abdullah ibni Maktum radhiyallahu anhu, orang sahabat Nabi yang buta matanya, bila ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku hari ini tak datang solat berjemaah ke masjid? Orang buta bertanya kepada Nabi. Nabi SAW bertanya balik kepada Abdullah ibni Maktum radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, adakah pada hari ini kamu mendengar seruan azan daripada rumah kamu? Makna kata daripada rumah tu dengar tak seruan azan memanggil ni? Maka Abdullah ibni Maktum menyatakan, saya dengar ya Rasulullah, maka wajib ke atas kamu untuk solat berjemaah di masjid. Adakah Nabi itu nak tarik orang OKU ataupun orang yang tak nampak ni, nak menekan, nak menyusahkan dia walaupun dia ni tak nampak? Bukan. Tapi Nabi nak selamatkan kepada Abdullah ibni Maktum, ini amalan yang luar biasa, kalau kamu tinggal kamu rugi. Itu maknanya. Tapi kadang manusia itu tak perasan. Kadang manusia itu leka. Kenapa? Kerana syaitan dah pegang hatinya. Supaya jangan buat amalan yang kamu akan dapat ganjaran yang besar. Istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansakum zikrallah. Dalam satu firman lain lagi, Allah Ta'ala menyebut syaitan ini akan menggoda manusia supaya lupa untuk mengingati Allah. Fa'ansakum zikrallah. Lupa untuk menyebut nama Allah. Ini antara taktik dia, strategi dia. Disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan juadah makanan, disibukkan dengan hiburan, disibukkan dengan orang-orang yang melekakan, disibukkan dengan kerja yang berpanjangan. Jangan sebut nama Allah. Hari ini sidang Jumaat Allah Ta'ala uji banyak dah berlaku di negara kita ni. Dengan pergaduhan. Ada hari ini sampai ke hari ini sidang Jumaat orang tak habis-habis mencaci maki para asatizah ataupun boleh dikategorikan sebagai orang alim daripada sudut agama. Maka syaitan di belakang tepuk tangan. Hancurkan saf Islam. Jangan suka kepada orang-orang yang menyampaikan agama. Nampak muka orang ni jadi benci. Bahkan letakkan di dalam Facebook kata-kata supaya orang sama-sama benci kepada orang yang pernah berdakwah tentang Islam. Subhanallah. Ini di antara ujian kita. Maka ambillah pada hari ini satu jalan yang baik. Jangan jadi puak-puak yang Allah Ta'ala berikan ujian. Makin diuji dia tak sedar dia duduk dalam golongan yang berdosa. Ya? Maka sidang Jumaat. Satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut kepada seluruh anak muridnya. Al-Imam Syafi'i. Uhibbu salihin walastu minhum. La'alli bihim analu syafa'ah.
Kata Imam Syafi'i, aku suka dengan orang soleh. Meskipun aku bukan di dalam kategori dalam golongan orang soleh. Jadi para anak-anak murid dia ni sidang Jumaat terkejut. Kenapa Tok Guru ni? Al-Imam Syafi'i sebut, aku sayang kepada orang soleh. Sedangkan aku bukan duduk di kalangan orang soleh. Pada hakikatnya Al-Imam Syafi'i pada ketika itu merupakan seorang tokoh alim ulama yang disebut sebagai gelaran Aslahus Salihin. Orang yang soleh di kalangan orang yang paling soleh. Allah. Darjah dia. Tapi apabila sidang Jumaat makin lama makin dia berdamping dengan orang soleh, dia menyatakan bahawasanya aku ni bukan dikategorikan sebagai orang soleh. Kenapa? Hatinya selalu bermuhasabah diri tentang kesolehannya. Dia kata aku meskipun bukan aku ni orang yang soleh. Jadi anak murid bertanya, kenapa wahai imam kamu bercakap seperti itu? Kerana kata Al-Imam Syafi'i, la'alli bihim analu syafa'ah. Kalau aku rindu dengan orang soleh ni, aku akan pergi kepada majlis ilmu. Kalau aku rindu dengan orang soleh ni, aku akan duduk bersama-samanya dalam beribadah. Supaya apa? La'alli bihim analu syafa'ah. Supaya aku berdamping dengan dia, aku duduk bersama-sama dengan dia, aku tatap wajah dia, aku dapat syafaat. Penyelamat satu hari nanti. Orang yang soleh, dia memikirkan tentang bekalan akhirat menuju dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Sesuai dengan khutbah Jumaat kita baru ni, sidang jemaah banyak menekankan tentang usia yang berkat. Salah satunya kena memikirkan tentang bekalan bertemu dengan Allah ni. Sebab usia kita makin meningkat, perjalanan kehidupan pada hakikatnya makin kurang. Dan makin hampir ni dengan kematian. Meskipun usia makin meningkat, tapi peluang kamu hidup kat dunia ni dah kurang dah ni. Sebab itu Al-Imam Syafi'i dia menekankan bahawasanya dia suka duduk dengan orang soleh supaya hari ni dia dapat manfaat yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa tilawatul Quran fadilatun wal amalu bihi faridatun. Wa tilawatul Quran. Kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Dan saya yakin kalau siapa yang selalu datang ke masjid kita ni, solat subuh kita akan baca sama-sama satu muka surat selepas kita solat subuh. Itu namanya tilawah, kita baca Quran. Fadilatun, satu perkara yang menjadi keutamaan buat kita. Hari-hari kita kena baca. Namun dalam amalan tersebut ada satu perkara yang secara batinnya menjadi kewajipan buat kita. Apa sidang jemaah? Kata Sayyidina Uthman ibn Affan, wal amalu bihi. Kamu baca hari ini Quran, kamu beramal dengan Quran, itu menjadi kewajipan buat kamu. Jangan kamu sekadar baca pada hari ini, keluar daripada masjid, keluar daripada rumah, amalan kamu tidak meningkat. Kita nak pada hari ini bukan sekadar kita seorang qari, pembaca. Kita nak menjadi seorang yang amil. Kita beramal dengan Quran walaupun sepotong ayat. Itu sangat dituntut dalam Islam. Salah satunya ambil kisah sidang jemaah dalam institusi kekeluargaan kita ni. Boleh katakan dalam sebulan ni ada 2 orang ahli qaryah kita membuat aduan berkaitan tentang masalah keluarga. Kita sidang Jumaat dan disaksikan di dalam masjid rumah Allah Ta'ala ini, menangis. Orang yang cerita tentang keluarga ni dia akan menangis. Bohong kalau dia cerita masalah keluarga dia tak menangis. Tak kira yang datang tu suami dia ke isteri dia, dia akan menangis. Sebab di dalam hatinya sidang jemaah dah berkecah. Allah Ta'ala uji dengan masalah keluarga ni sehingga dia menangis. Dia kata, apa Ustaz, bukan setakat saya ni dipulau oleh suami, bahkan keluarga suami pun tak suka pada saya. Dia dah tak ada tempat nak menampung, nak menagih kasih. Jadi Ustaz pun beritahu, ujian keluarga ni bukan akak, bukan abang dia Allah Ta'ala uji. Ujian keluarga ni daripada zaman Fir'aun Allah Subhanahu wa Ta'ala uji. Lagi dahsyat.
tak bawa kisah isteri kepada Fir'aun, Asia. Dan disebut sidang jemaah sebagai di antara salah seorang daripada 4 yang digelar sebagai ketua syurga di kalangan orang wanita. 4 orang disebut sidang jemaah merupakan penghulu syurga di kalangan wanita. Maryam, Fatimah, Khadijah dan Asia. Asia ni isteri Fir'aun. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Tahrim, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Tengoklah kisah yang Allah Ta'ala berikan kepada wanita yang beriman dan Allah Ta'ala sebut isteri Fir'aun. Special dia. Jadi Ustaz kata kepada akak kena sabar. Akak kena pegang selagi mana akak buat benda baik, akak kena sabar dan jalan terus. Asiah ni hidup dengan orang yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala benci. Hidup dengan manusia yang sangat dilaknat oleh Allah. Hidup dengan manusia yang hari-hari bunuh orang. Bukan sikat rambut anaknya terlepas sikat dan menyebut, satu riwayat menyatakan keluar daripada mulutnya Bismillah. Dengar oleh Fir'aun, ambil sidang jemaah, bunuh, bukan setakat bunuh, rebus, bukan setakat rebus, bakar. Dan dia dapat suami macam tu. Tapi dia tidak pernah mengalah dengan keimanan kepada Allah. Dia salat, dia berpuasa. Setiap para rasul, para nabi ni, dia ada syariat solat dan puasa yang dikhususkan pada setiap para rasul. Dia buat. Sehingga pada akhirnya dihukum, orang kata sidang jemaah diberikan hukuman oleh suaminya sendiri. Diikat, diletakkan batu di atas mukanya sidang jemaah, di-offer lagi. Nak beriman dengan Allah ke nak beriman dengan aku, yakni Fir'aun, dia kata. Dia memilih Allah. Dan dia nampak pada ketika itu Allah Ta'ala gambarkan wajah syurga. Maka dijatuhkan hukuman, yakni diletakkan batu yang sangat besar, hempak muka tersebut. Subhanallah. Tapi apa yang dapat? Allah Ta'ala menilai tentang keislaman dan keimanannya. Sebab apa sidang jemaah? Kalau kita beriman dan beramal dengan isi kandung Al-Quran, sidang jemaah, pada hakikatnya kita akan nampak sakitnya Asiah kena macam tu. Tapi pada saat tersebut hanya Asiah tahu kenikmatan mati dalam keadaan Islam. Seperti mana para nabi apabila diletakkan dalam api yang pada hakikat zatnya sangat panas, tapi tidak merasa panas, ditelan dalam perut ikan, sidang jemaah, tidak merasa mati dalam perut ikan tersebut. Sebab apa Allah Ta'ala kisahkan dalam Quran? Kamu tetap dengan Allah, Allah Ta'ala tidak pernah mensiakan kamu. Kamu tetap dengan ibadah pada Allah Ta'ala pada hari ini. Jangan takut. Sekiranya orang tak bantu kamu, sekiranya orang benci kamu, sekiranya orang pulau kamu, cakap macam-macam kepada kamu, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Jadi beramallah dengan Quran. Kerana beramal dengan Quran ini salah satu tuntutan Nabi SAW. Nabi suruh kita beramal dengan Quran ini. Sebab satu keistimewaan yang kita dapat setiap hari, satu nikmat yang sangat besar, iaitu kita berdamping dengan kalam Allah Ta'ala sendiri. Special sidang jemaah kalau kita nampak. Kalau tak nampak lagi tak tahu. Kerana hidup kita dengan kata-kata Allah. Ini bukan kata seorang raja. Ini bukan kata seorang menteri. Ini bukan kata seorang cendekiawan. Ini kata seorang Tuhan yang menciptakan alam ini. Lebih daripada perkara-perkara yang kita perlu agung. Tapi kadang-kadang, sebab itu Ustaz kata, penghalang kita nak pergi ke arah itu kadang-kadang ditarik oleh syaitan. Ada satu kisah sidang jemaah. Ini berlaku pada zaman para alim ulama. Dia menceritakan tentang kisah dia melawan jejak langkah syaitan ni. Jadi orang alim ni sidang jemaah,
Dia nak lawan bisikan syaitan di dalam hatinya. Apabila satu hari dia nak pergi ke masjid, mendirikan solat subuh. Macam kita lah. Setiap hari, aku akan pergi ke masjid, solat subuh berjemaah. Namun pada hari itu, Allah Ta'ala uji dengan ujian hujan yang sangat lebat. Macam kita zaman sekarang ni kan, musim sekarang, hujan lebat. Jadi terdetik dalam hati dia. Kalau aku pergi masjid pada hari ini, baju aku akan jadi basah. Sampai masjid nanti lencun. Maka sidang jemaah, dia nak patah balik dah. Tak apalah, solat di rumah. Tapi hati orang yang beriman ni sidang jemaah, dia ada rasa takut. Tak boleh. Aku diuji. Aku akan pergi juga cari macam mana jalan untuk sampai ke masjid, solat berjemaah. Maka dia keluar daripada rumahnya. Allah Ta'ala uji sidang jemaah, tergelincir, jatuh. Jadi bila jatuh sidang jemaah, hati berbicara, kalaulah aku tak keluar pada rumah ni, aku tak jatuh. Tapi dia kata apa? Ini kata-kata yang tidak baik. Dia kata, ini bukan daripada kata-kata hati yang beriman. Dia bangun, masuk balik rumah, tukar pakaian dia dengan pakaian yang baru. Dia berhati-hati tak nak jatuh lagi sidang jemaah. Kali kedua, sampai di hampir sampai di masjid, tiba-tiba sidang jemaah dilanggar oleh satu kumpulan manusia yang mana ada pada waktu ketika itu lopak air. Ada menyatakan dilanggar oleh larian unta pada tersebut. Jadi terkena lagi baju dia. Kalau macam kita hari ni, bawa kereta jalan kaki, kereta laju, kena lopak air, sembah kat kita kan. Ada masa waktu tersebut unta. Kena baju dia. Dia kata, ya Allah, ujian kali kedua. Patah balik, tukar baju balik baru sidang jemaah, pergi ke masjid. Alhamdulillah, dah nak menghampiri dengan masjid, tiba-tiba sidang jemaah nak sampai di pintu masjid, hampir-hampir tergelincir buat kali ketiga. Nak jatuh, ada seorang pemuda tahan badannya. Jadi dia kata apa, orang alim ni tak pernah nampak wajah pemuda sebelum ni ada di masjid. Dia tanya, siapakah kamu? Maka pemuda ini menjawab sidang jemaah, kamu jangan tahu siapa aku, kamu buat apa yang kamu nak. Ini kerja aku, dia kata. Tidak, dengan nama Allah, dia kata, aku tidak akan berundur daripada tempat ini selagi mana aku nak tahu siapakah kamu. Maka dalam beberapa ketiga selepas itu dia menyatakan, aku adalah syaitan. Ini tak masuk masjid lagi, di pintu depan masjid. Aku adalah syaitan. Jadi orang alim ni terkejut. Kalau kamu syaitan, kenapa kamu selamatkan aku? Kenapa kamu tak biarkan aku jatuh? Kamu kan golongan-golongan yang akan menampak aku derita daripada buat kebaikan. Maka syaitan menyebut, ketahuilah wahai hamba Allah. Kali pertama kamu jatuh di depan rumah kamu, aku melihat Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Kali kedua kamu terkena ujian, kena lopak air itu sidang jemaah dan kamu patah balik, salin baju, pergi balik. Aku melihat Allah Ta'ala ampunkan seluruh ahli keluarga kamu dosa dan kesalahan. Aku khawatiri kali ketiga kamu jatuh di depan masjid ini, Allah Ta'ala ampunkan seluruh ahli qaryah kamu. Sedangkan aku berusaha untuk menyesatkan dia daripada membuat perkara-perkara yang baik. Nampak sedang. Nampak? Sebab itu, kalau kita beramal dengan Quran, kita tahu siapa diri kita tahu siapa musuh kita tahu siapa yang golongan yang perlu kita hampiri, kita tahu apa bekalan yang perlu kita buat. InsyaAllah sidang jemaah, kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, wa ziyaratul qubur fadilatun wal isti'dadu laha faridatun. Ziarah kubur merupakan satu keutamaan dan menyiapkan persiapan untuk bertemu dengan alam selepas ini merupakan satu kewajiban. Sedia maklum sidang jemaah termasuk di ustaz, kita pernah pergi ke kubur. Kita pernah menziarahi kubur dan kita pernah melihat orang mati. Kadang-kadang kita berlumba. Ada kematian kita nak tengok orang mati. Kita nak
sama sekali berusaha membantu proses daripada mula mandi sampailah kita kebumikan arwah tersebut. Namun dalam peristiwa tersebut, dalam kejadian tersebut, takdir tersebut, Allah Ta'ala meletakkan satu iktibar, persoalan buat kita. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Mulk, Alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan, aku ciptakan kematian, aku ciptakan kehidupan supaya aku uji siapa di antara kamu boleh beramal dengan amalan soleh. Sesuai dengan Sayyidina Uthman menyatakan kalau kita ziarah kubur tu betul jadi satu keutamaan buat kita. Namun persiapan selepas itu sidang jemaah, kita ziarah kubur, kita melihat kematian yang baik. Kita mendengar kematian yang kurang baik. Kita mengetahui sidang jemaah kadang-kadang aib seseorang itu dan kita tidak bercerita, tapi kita tahu dalam diri kita ini ada satu amalan yang dituntut pada ketika itu, peristiwa itu, kata Sayyidina Uthman, wal isti'dadu laha. Persediaan kamu menemui kematian. Itu dia. Sebab itu setiap kali kematian berlaku dalam kehidupan kita, setiap itulah satu persoalan perlu kita soalkan diri aku, apa persiapan aku? Apa bekalan aku? Di mana tempat yang perlu aku tuju? Siapa golong yang perlu aku hampir? Ustaz, saya ni duduk di taman ini. Kalaulah Ustaz, anak saya tak balik ke, saudara mara saya ni beritahu saya ni kalau mati suruh bawa balik ke kampung, saya beritahu Ustaz siap-siaplah. Saya ni nak ditanamnya di sini. Dia dah buat perancangan. Supaya satu hari nanti bila dapat kematian, tak bergaduh. Anak beranak, saudara mara. Yang maknya suruh bawa balik ke kampung. Yang anaknya kata tak payah bawa balik kampung lah, duduk kat sini. Yang mak kata aku yang lahirkan dia ni, aku ada kuasa, bawa balik ke kampung. Jadi dia beritahu siap-siap. Nanti imam tolonglah beritahu. Satu persediaan. Kat keluarga saya ni, payah sikit nak nasihat imam. Kecuali orang luar yang ada sedikit kedudukan, mungkin barangkali dia dengar. Persediaan itu. Maka sidang jemaah ambillah satu kisah yang terjadi kepada Abu Khuzaimah, seorang sahabat Nabi, bila mana sidang jemaah diseru dalam peperangan jihad. Peperangan jihad ni salah satunya, orang nak mati dalam keadaan syahid, gugur syahid. Maka sidang jemaah pada hari tersebut diriwayatkan Abu Khuzaimah ini apabila sebelum nak pergi kepada medan perang itu, si isteri ni sidang jemaah disediakan makanan yang sangat lazat. Disiapkan rumah yang sangat rapi. Dibakarkan unggun-unggun api supaya duduk dalam rumah tu dalam keadaan yang suhu yang agak seronok, sedar. Maka pada ketika itu dinyatakan dalam riwayat hampir dia terlupa dalam seruan jihad. Sebab dia makan dengan makanan yang enak, dia duduk dalam rumah suhu yang begitu selesa. Dan dalam cerita Abu Khuzaimah ni sidang jemaah barulah dia teringat. Sambil-sambil dia nak rehat, dia repak sidang jemaah, dia teringat. Hari ni aku makan dengan sangat lazat. Aku duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Namun Nabi dengan para sahabat ni sedang berjuang nak bunuh orang-orang kafir. Maka pada hari ketika itu dia bertaubat sungguh-sungguh pada Allah. Hatinya pada hari itu dilekakan oleh pada perkara-perkara yang melalaikan dia. Sidang jemaah terus ambil persiapan dia dengan bekalan senjata dia. Sidang jemaah dia cari balik rombongan Nabi SAW. Bila Nabi nampak Abu Khuzaimah datang, Nabi melontarkan senyuman kepada beliau. Tandanya apa sidang jemaah? Alhamdulillah sahabat aku selamat daripada godaan-godaan yang melalaikan. Mana apa sidang jemaah? Persiapan dia tentang hari yang akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini kita kena ada persediaan. Baik daripada segi taubat kita, baik daripada segi himpunan doa kita, baik daripada segi berbakti kepada mak ayah kita sendiri,
Baik daripada segi kita manfaatkan apa yang kita ada, kelebihan yang kita ada, kita nak bantu orang sekeliling, itu persediaan kita. Maka buatlah dengan rapi. Maka sidang jemaah mungkin setakat itu pada hari ini. Perbincangan kita yang Ustaz dapat kupas, maka ambillah sebagai satu kesimpulan kisah Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ni sidang jemaah ditarbiahkan oleh baginda Nabi SAW di tiang masjid. Diikat di tiang masjid. Kerana Thumamah ni sidang jemaah banyak bunuh orang Muslim. Nabi dah beri satu surat kepadanya berdakwah kepada Islam namun dia ingkar. Dapat tangkap orang yang banyak bunuh orang-orang Islam ni, maka bawa bertemu dengan Nabi. Para sahabat inginkan dapat satu hukuman yang sangat syadid lah, sangat luar biasa lah. Sebab dia ni banyak bunuh orang ni. Jadi Nabi kata, pergi ke masjid aku, ikatkan dia di satu tiang. Diikat. Lama mana sidang jemaah? Selama 3 hari berturut-turut. Kenapa diikat selama 3 hari sidang jemaah? Itulah di antara tarbiyah Nabi kepada Thumamah bin Uthal. Apabila Thumamah ni nampak kekuatan umat Islam, apabila Thumamah ni mendengar sendiri laungan azan, apabila Thumamah ni mendengar sendiri lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW, baik daripada himpunan doa bersama dengan orang-orang Muslim, pada hari ketiga, apabila dilepaskan Thumamah, Thumamah terus mengambil wuduk, bertemu dengan baginda Nabi dan mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Sebab apa sidang jemaah? Dia nampak persediaan dia bertemu dengan hari akhirat. Ke hari ini, gunakan panca indera kita dengan baik. Lihatlah perkara-perkara yang baik. Dengarlah perkara-perkara yang baik. Sebutlah perkara-perkara yang baik. Jejaklah langkah kita ni dengan tempat-tempat yang baik. Ini persediaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita doakan dan Ustaz doakan semua sidang jemaah pada hari kematian nanti kita dihimpunkan bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan umat Nabi yang paling terbaik, bersama dengan baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله